هداية الله آمتنا خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga menjadi petunjuk bagi kita. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga menjadi petunjuk bagi kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Nabi kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Nabi kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا Baik, sambil-sambil tu nak masuk share dulu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita share dulu sambil-sambil seminit dulu lagi pastikan kita berada dalam keadaan selesa. Sediakan pensel, buku. Siapa yang dah ada beli buku tu boleh keluarkan buku. Pastikan internet juga dalam keadaan selesa. Zaman-zaman sekarang ni semua orang menggunakan internet. Ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan, sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia, kalam setiap ketika, semangat kita
mensyukuri. Okey, sambil-sambil tu minta share. Kita nak mulakan majlis ilmu ni. Majlis ilmu yang ringan-ringan saja. Mengenal huruf. Misi kita mengenal huruf. Nak sebut huruf dengan betul. Sudah cukup bagimu untuk memiliki dunia. Kalam Allah yang mulia dalam setiap ketika. Semangat di bahumu untuk digalas ke akhirat. Turunlah kepada cinta, sebab ilmu maha pencinta. Insan bersama kepunca iman, tapi jangan kau tinggalkan teman kaulanmu kegelapan. Insan bersama disahkan terpuji, harum benda atau daging, mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Okey, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan sesi majlis ilmu kita. Misi mengenal 336 bunyi asas Al-Quran dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya ambil sekejap doa. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Al-Fatihah dibaca. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan tu tadi, kita sedekahkan untuk jiwa-jiwa kita dan juga keluarga kita, adik-beradik, saudara-mara kita dan juga tuan-tuan guru, khusus kepada tuan-tuan guru kita, sahabat-sahabat kita yang dah kembali awal. Rahmatullah alaih. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab tuan-tuan. Alhamdulillah yang bagi salam. Saya jawab Waalaikumsalam. Kita baca doa dulu sama-sama. Sambil-sambil tu boleh aminkan. Aminkan. Sebab bila berada dalam majlis ilmu ni, malaikat rahmat suka datang. Jadi tuan-tuan yang berada dekat depan saya ni pun dikira sebagai majlis ilmu. Walaupun saya tak berada dekat depan
tuan-tuan tak berada dekat depan betul-betul depan saya, tapi tuan-tuan berada dekat depan skrin tuan-tuan. Okey. Waalaikumsalam. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkan minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami dan penawar bagi dada kami dan pengubat keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para Nabi dan keluarga yang terpilih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat kami belajar Al-Quran ini, ya Allah, Kau jauhkanlah kami daripada wabak COVID-19 ini, ya Allah. Kau panjangkanlah usia kami, ya Allah, untuk bertemu dengan Ramadan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia dan inayahnya, Dia telah memberi keizinan kepada kita untuk bertemu lagi di dalam skrin telefon tuan-tuan. Maksudnya saya tengok skrin saya, tuan-tuan tengok skrin tuan-tuan. Mudah-mudahan amalan yang kita buat malam ni dikira sebagai amalan ibadah menuntut ilmu. InsyaAllah. Misi kita 336. Bagi yang baru datang, selamat datang, ahlan wa sahlan. Bagi yang dah lama datang ataupun dah lama ikut saya punya kelas, mesti tahu apa maksud misi 336 tu. Misi 333 pula. 336 ni adalah misi nak mengenal bunyi asas Al-Quran. Bunyi asas Al-Quran. Bunyi asas Al-Quran ada 12 bunyi. Dalam Al-Quran ada 28 huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Sampai ya. Kan saya nyanyi kan, tuan-tuan leka pula kan. Tak payah. Kepala macam tu kan. Tak apa. Sampai ya. Sampai ya. 28 huruf hijaiyah. Dan ada 12 bunyi asas Al-Quran. Apakah bunyi asas Al-Quran tu? Baris atas, bawah, depan, bacaan mat, atas, bawah, depan, alif. Alif, saya tak tulis lah, saya cuma cakap je. Siapa yang dah ikut tu insyaAllah, siapa yang tahu tu insyaAllah dia tahulah. Siapa yang tak tahu ni saya cuba buat pelan-pelan. Baris atas, alif, bacaan mat. Baris bawah, bertemu dengan ya, bacaan mat. Baris depan, bertemu dengan waw. Okey, dah ada berapa? Dah ada 6. Bacaan tanwin 2 atas, 2 bawah, 2 depan. Dah 9. Bacaan tanda mati ataupun tanda sukun. Bacaan tanda sabdu, bentuk dalam macam W tu. Lepas tu bacaan lin. Jadi ada 12. Jadi 28. 28 huruf hijaiyah darab dengan 12 bunyi. Sama dengan 336 bunyi asas Al-Quran. Tu saya keluarkan. Jadi misi kita nak kenal 336 bunyi asas Al-Quran. Alhamdulillah, yang hari pertama tu insya-Allah. Jangan jadikan hari pertama yang pertama dan yang terakhir. Jadikan hari yang pertama dan terus. InsyaAllah. Okey, yang terus ikut tu boleh terus ikut. Siapa yang hari pertama baru tengok, maksudnya boleh tengok live saya yang lepas-lepas. Maksudnya kita dah kenal beberapa huruf ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah 90 pula. Dah 10 huruf. Asyik tersyasyul aja. Sejuk ni kan. Kat sini hujan tuan-tuan. Tadi petang tadi hujan. Jadi malam ni dia sejuk sikit. Okey. Apa Ustazah Live tadi? Mujur tadi alhamdulillah dipermudahkan Ustazah Live aja. Lepas dekat asar tu hujan. Okey baik. Alhamdulillah ada lagi ustaz dalam kelas. Insya-Allah Ida Ayu. Okey baik. 336 ni bunyi daripada 12 bunyi asas Al-Quran tu.
Jadi yang ni huruf ni kita dah belajar. Kita menggunakan buku teknik Al-Baghdadi. Siapa ada buku ni dekat rumah boleh pakai. Siapa tak ada buku ni dekat rumah boleh juga guna pensel dan sediakan buku tulis. Tak ada masalah. Nak beli buku boleh, tak beli pun boleh, tiada paksaan. Okey, baik. Ni Okey, buku ni kita terangkan 28 huruf hijaiyah pecah kepada 2, 14 huruf yang mudah kita sebut dalam bahasa Melayu dan 14 huruf yang ada isu sikit kita nak sebut dalam bahasa Melayu tu susah sikit. Ada orang kata apa? Dia tergeliat lidah nak sebut, ataupun lidah dah keras, ataupun orang kata apa, tak biasa sebut, ataupun tersyasyul aja nak sebut. Nak sebut huruf 14 huruf tu. 14 huruf tu contoh macam huruf sa, huruf zal, huruf sad, huruf dad, huruf-huruf yang tu kita tak biasa sebut dalam bahasa Melayu. Tapi huruf yang ni kita dah asingkan. 14 yang pertama huruf yang mudah kita sebut dalam bahasa Melayu. 14 yang kedua kita tak biasa sebut. Mungkin jarang-jarang, mungkin kadang-kadang, bab kata Piramlian, kadang-kadang kita jumpa. Okey, baik. Jadi malam ni kita nak belajar bunyi huruf. Bunyi huruf apa dalam buku ni? Huruf. Alhamdulillah, yang baru pertama kali datang, Alhamdulillah, selamat datang. Tak ada Telegram. Tak ada Telegram tuan, boleh install Telegram. Gurau aja. Okey, baik. Okey. Sampai pukul berapa kelas Ustaz? Sejam saja. Sampai pukul 9. 9 suku macam itulah. Kadang-kadang dia ni dia ajak bersembang pula dah habis huruf ni. Nak tanya-tanya boleh saya. Kita sembang-sembang tentang bunyi huruf ni. Okey, baik. Sebelum tu siapa yang pertama kali ataupun dah berkali-kali, tolong like page ni ataupun share. Share. Okey, baik. Huruf nun kita dah belajar minggu lepas. Setiap hari Rabu pukul 8. Sekarang ni kita masuk huruf ba. Huruf ba. Kita masuk huruf ba. Contoh poster yang saya dah buat ni, siapa yang beli buku set ni akan dapat satu poster ni. Huruf ba sama dengan bakul. Okey. Setiap satu huruf kita perlu kenal 3 benda. 3 benda. Okey, sebelum tu saya kaitkan dulu. Ni huruf sin. Kita boleh kaitkan dengan huruf apa? Huruf S. Saya. Tu tadi saya cakap. Mudah kita sebut dalam bahasa Melayu. Okey, huruf jim. Kita boleh kaitkan dengan huruf J. Dal, huruf D. Walaupun huruf dal ni dia ada berbeza sikit dengan Arab punya dal. Arab punya dal. Ini kita punya langit. Ni kita punya gigi. Ini kita punya lidah. Kita parking lidah kita ataupun senang faham, kita letak hujung lidah kita dekat gigi sebelah atas, gigi belakang. Macam ni. Dal, dal, ataupun huruf D tu kita tukar, kita sebut duduk. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Bulan puasa ada ke? Kelas ni ada kan? InsyaAllah bulan puasa kita akan buat 9.30 sampai 10.30. Kita buat solat tarawih dekat rumah masing-masing ya. Saya dekat rumah saya, tuan-tuan dekat rumah tuan-tuan. Walaupun kita kita menghadapi satu pengalaman rasanya kata manis ke sedih macam itulah. Maksudnya dalam pengalaman hidup kita lah. Saya pun sendiri rasa macam sedih juga sebab kita berpuasa memang dah tentulah kat rumah. Tapi bertarawih kena dekat rumah. Kalau sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, macam murid saya, kita orang ada murid ni, makcik kadang pergi masjid section ni, section ni, section tu, section T, section macam tu lah, section semua dia pergi. Masa cukup 30, sebab kami punya center dekat section 7. Dia kata nak pergi dekat section 7 aja surau tu saya rasa dekat 10 tuan-tuan. Siapa yang tahu dekat Shah Alam dekat section 7 memang banyak. Semua dekat situ imam tarawih dia AA semua. Okey. Jadi sempena kita duduk kat rumah ni, jadi kita kena suruh suami lah. Suruh suami nak tak nak suruh jadi imam. Suruh jadi imam. Okey. Kita masuk kita punya apa yang kita nak belajar ni. Huruf sin, S, jim, J, dal tadi duduk, duduk, dal, dal. Okey. Mim, M, senang je. Mim, M, ha, okey. Ha, H, ha, macam itulah huruf H. Ha, ra, R,
Ada orang dia kata tak boleh sebut R, tak boleh sebut R sebab pelat. Mungkin sebab lidah dia pendek ataupun mungkin dia tidak menggunakan bahagian hujung lidah untuk nak menyebut huruf R. Sebab kami ada pengalaman juga pelajar sebut huruf R, pada mulanya memang dia sebut R. Orang, hari-hari kan. Lama-lama insya-Allah latihan demi latihan. Okey, waw, W, kaf, K, lam, L, nun. Nun apa tuan-tuan? N. Tapi kita baca Al-Quran, sebenarnya kita tak boleh terjemahkan tulis dalam tulisan Rumi ni. Tapi ini sekadar panduan untuk kita nak ingat huruf tu. Kadang-kadang ada perkaitan yang menyebabkan kita ingat. Bila sebut O ni tahu huruf Jim. O ni tahu huruf Ra, R. Okey, baik, boleh. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita nak masuk belajar huruf Ba. Huruf Ba. Assalamualaikum, dapat masuk tak lain terputus-putus, sayang tak dapat tengok. Tak apa, boleh tengok ulangan. Siaran ulangan ada. Okey, baik. Okey, huruf Ba. Huruf Ba. Dia berbeza dengan huruf Nun. Huruf Nun minggu lepas, dia punya lengkuk dia, bakul dia tu ke bawah. Macam tu kan? Macam tu. Titik dia dekat atas. Kalau baris, kalau katalah baris kita punya buku tu, contoh huruf Ba ni, huruf Ba ni dekat sini. Macam tu, nampak perbezaan dia. Huruf Nun tu dia kena turun daripada baris tu. Kalau huruf Ba dia duduk dekat atas garisan. Tapi huruf Nun, kalau kita bersambung awal, tengah, hujung, dia duduk macam atas ni. Tapi beza dia Nun aja dekat, titik dia dot dia dekat atas. Okey, baik tuan-tuan. Okey, siapa yang ikut saya minggu lepas, minggu-minggu sebelum ni, setiap satu huruf kita kena kenal 3 benda. Kita kena ambil tahu, kena kenal. Saya beli buku 11 belum sampai lagi. Oh, Nazri Saleh. Baru hantar. Check tracking number. Kena check dengan post. Post memang lama. Minta maaf Tuan Nazri Saleh. Mungkin kami dah hantar dah. Nanti minta double check lagi. Minta double check lagi. Okey, minta maaf mungkin on the way lagi agaknya. Memang ada, kami satu hari kami hantar lebih kurang dalam 3 ke 50. Pagi tadi pun saya ada hantar buku lagi 30. Tapi Tuan Nazri tadi, Tuan Nazri ada dapat tak tracking number tu? Kalau ada dapat, insya-Allah boleh check dekat dalam website Poso, sistem tu kita boleh nampak dia dekat mana. Tapi tak apa. Saya rasa admin kita dah jawab tadi kan? Tadi saya tak jawab lagi. Okey, baik. Okey, huruf Nun, huruf Ba. Kalau nak dapatkan buku yang Ustaz guna tu macam mana? Boleh join grup Telegram, lepas tu WhatsApp dengan saya punya admin. WhatsApp dengan saya punya admin. Okey, baik. Nak beli boleh, tak beli pun boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Huruf Ba, setiap satu huruf kita kena kenal 3 benda ataupun 3 perkara. Yang pertama, nama dia. Nama dia. Siapa tak tahu? Ni nak bagi tahu. Tak kenal nama maka tak tahu. Okey, minggu lepas saya cakap tak kenal nama maka tak cinta. Minggu ni tukar pula. Tak kenal nama maka tak tahu. Okey, nama dia Ba. Ba. Macam ni. Huruf Ba. Ba. Macam tu. Ba alif. Ba. Okey. Lepas tu, kalau kita nak tulis dalam Rumi, BA lah, Ba. Okey. Sebutan dia. Sebutan huruf tu menggunakan huruf B. Huruf B. Contoh, bakul, bangun, baju, baru, apa lagi? Badan. Sebutan dia. Okey. Nama, sebutan. Sebutan, apa nama ni? Bentuk. Bentuk, sorry. Bentuk, bentuk. Okey. Tuan punya buku tu saya minta maaf kalau mungkin ada tersilap pada kami. Mungkin on the way ataupun nanti kami check balik. Asalnya dah bagi tahu dekat admin kan? Okey. Bentuk. Dia ada bentuk awal, tengah dan akhir. Bab kata yang minggu lepas dia kata cinta 3 segi. Kekasih awal ada kekasih akhir, ada kekasih tengah. Okey, baik. Awal macam mana? Awal dia bentuk macam ni. Bentuk awal macam tu. Selepas dia boleh bersambung. Sorry, sekejap. Saya buat macam ni lah. Lebih jelas lagi.
Okey, bentuk awal dia boleh bersambung selepas dia. Bentuk tengah, sebelum dia boleh sambung, dia duduk kat tengah, selepas pun boleh sambung. Kekasih tengah. Okey, kekasih akhir. Kekasih akhir, sebelum dia boleh bersambung, okey, sebelum boleh sambung, yang ujung sekali, sebab dia duduk akhir, kita tak payah sambung dia lah. Okey, boleh. Maksudnya dia boleh sambung dengan ta ke, contoh kita letak ta lah, sini ta, sini ta, sini ta, sini ta, sini ta. Malam ni dah boleh solat tarawih ke? Ada yang tanya. Belum lagi. Itu dekat negara mana tu? Belum lagi. Okey. Okey, ni contoh macam huruf ba duduk dekat awal, selepas dia boleh sambung huruf ta. Okey, ni duduk kat tengah. Duduk kat tengah sebelum boleh sambung, selepas boleh sambung. Lepas tu duduk kat ujung, dia penutup lah, penutup perkataan sebelum boleh sambung dan duduk dekat hujung. Assalamualaikum lewat jalan di Kuching awal isyak. Ya, okey. Waalaikumsalam yang berada di Kuching. Ya. Apa tu? Ni Luita Mansur. Tak nampak lah Ustaz. Tak nampak yang mana tu yang tak nampak? Mungkin sebab ni tulisan tu kat bawah. Tulisan kat bawah? Dia nampak komen tu. Komen tu tolakkan ke tepi. Tapi tak apa, kadang-kadang seronok kan. Sambil-sambil nak tengok tu, sambil baca komen. Kan? Saya pun baca juga. Tapi minta maaf kalau yang bertanya dah terlajak ke atas. Okey, sekarang ni siapa yang ada buku tulis, boleh tulis. Tak apa, nanti saya naikkan ke atas sikit. Okey, kita sebut dulu. Nama dia, siapa dia? Tak kenal nama maka tak tahu. Okey, ba. Sebutan dia menggunakan huruf B. Ba guna huruf B. Okey. So bentuk dia ada bentuk satu macam ni. Bentuk bentuk awal. Okey. Bentuk tengah dan bentuk hujung. Okey, baik. Okey. Ini kita kena kuasai dengan baik. Okey, 3 benda ni. Alhamdulillah. PM buku Ustaz. Okey, boleh. Nanti join grup Telegram tu. Dekat dalam grup Telegram nanti kita akan bagi tahu apa nama ni. Link saya punya admin. Siapa nak beli buku. Okey, baik. Sekarang malam ni kita nak mengenal huruf ba macam biasa. Asalnya yang huruf ni kita nak padam ke? Padam yang atas ni Takut nanti kan rendah sangat. Okey. Okey. Kita buat bingo. Petak bingo ni. Huruf ba. Huruf ba. Okey. Macam ni mangkuk dia. Kecil je. Okey. Dia tak macam nun. Okey, nun. Ni ba sama dengan huruf B. Okey. Bila berbaris atas, bunyi A. Jadi kat belakangnya kita letak A. Ba. Okey. Ba. Okey, boleh. Tipnya bila baca baris atas, kita buka mulut. Rahang bawah tu kita jatuhkan. Ba. Jangan bo. Jangan bo. Dia ba. Okey, boleh. Ba. Ba. Macam minggu lepas, siapa yang nak tulis pun boleh. Tulis ulang, sebut ulang. Okey. Ba. Okey. Ba. Boleh? Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Atika. Kalau siapa yang nak beli, suruh perabun jauh. Dekat. Maksudnya apa tu? Hasan Alis. Ustaz, saya baru pertama kali belajar dengan Ustaz. Macam mana nak beli buku? Nanti PM. Okey, nanti Ustazah akan PM. Siapa yang nak beli buku tu? Ustazah komen. Ustazah komen nanti tekan link ke apa? Tekan link dekat situ ada link admin tu. Tak boleh, dia tak boleh. Dia kena yang dekat pin tu. Tak, sebab yang reply komen dia. Okey, baik. Okey, baik. Huruf ba. Ba di atas. Ba. Kalau dululah kita belajar. Okey. Macam minggu lepas, siapa nak tulis, kena tulis 20 kali untuk kita nak register bentuk dan bunyi dia. Ba. 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 Okey. Itu baris atas. Sebab minggu pertama yang saya ajar tu, bukan nampak macam senang, tapi ada orang bila bunyi baris tu dia tak tahu macam nak bunyikan. Nampak macam senang, mungkin di antara kita yang dah tahu, alhamdulillah. Yang tak tahu tu macam mana. Okey, baik. Huruf ba baris atas, ba. Bila berbaris atas. Okey, sekarang ni kita nak kenal huruf ba baris bawah. Huruf ba baris bawah. Kita letak baris dia. Kita tak boleh baca Al-Quran tanpa ada baris. Sama juga kita tak boleh baca bahasa Melayu tanpa ada huruf vokal.
Tu tadi tu 12 bunyi itu adalah bunyi asas Al-Quran. Kena ada baris. Okey, bila baris bawah bunyi dia bi. Kena senyum. Senyum macam ni. Bi. Kena senyum. Bi. Okey, baik, boleh. Ustaz ada siaran ulang tak? Siaran ulang boleh tengok dekat page ni, dekat bawah-bawah tu yang lepas. Ataupun siapa yang join grup Telegram tu, kita sharekan semua link tu dekat dalam grup Telegram. Maksudnya tinggal klik je. Yang ustazah punya pun daripada muka surat 1 sampai muka surat 20, satu juzuk, kan. Tinggal tekan aja. Kalau malas nak cari dekat dalam page kita. Nak cari dalam page pun boleh juga. Okey. Bila berbaris bawah, bunyi dia bi, kena senyum. Bi, senyum. Bi, boleh. Bi, contoh kalau kita baca bismillah tu kan, mula dengan ba baris bawah, mati dengan sin. Jadi bis, jangan bes, bukan be, bukan be. Yang dia bukan be be, dia bi bi, senyum. Bi, bismillah. Okey, baik. Ada orang nak tanya kenapa kena ada 28 dan 12 tolak pula 90, kenapa tu yang atas? Baru masuk. Okey, yang baru masuk selamat datang dan kongsikan pada sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang nak beli buku boleh beli buku, siapa tak nak beli buku pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, baik. Saya ulang balik. Dalam Al-Quran ada alif, ba, ta, sampai pula. Sampai ya, ada 28 huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28 dan ada yang mengatakan 30. Okey, tapi kita ambil yang 28. Sebab apa? Kita tolak huruf alif dan lam alif. Okey. 28 darab dengan 12 bunyi. 12 bunyi itu apa? Baris atas, bawah, depan. Bacaan mat, baris atas, bawah, depan. Bacaan tanwin, 2 atas, 2 bawah, 2 depan. Bacaan tanda mati, bacaan tanda sabdu dan bacaan bunyi lin. Dapat 12. Nah, 28 huruf hijaiyah, 12 bunyi baris dan didarabkan jadi 336. Okey, 336 kita tolak 90 bunyi. Setiap satu huruf ni kita dah belajar 9 bunyi. Sin 9 bunyi, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Macam call ambulance, call bomba pula 999. Okey, ini 9 bunyi. Jadi ada 10 bunyi, 10 darab dengan 9, ada 90 bunyi. Siapa yang dah register bunyi bunyi huruf ni, maksudnya dia dah ada 90 bunyi yang dia dah tahu. Maksudnya dia dah boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan 90 bunyi itu saja. Okey, baik. Seburuk tulisan, seburuk ingatan. Lin Muhammad betul yang minggu lepas punya saya punya ayat tu kan. Seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Betul. Jadi siapa yang tak nak tulis Jawi, cuba lukis Jawi. Okey, baik. Boleh? InsyaAllah. Kita bukan berhenti. Kita dengar azan sekejap. Tuan-tuan siapa yang nak komen, komen dekat situ.
Okey, kenapa diam kita dengar azan? Beri laluan pada azan je. Saya duduk Shah Alam, baru azan. Okey, baik, alhamdulillah. Ada yang bertanya tadi, apa nama ni? Ulang balik 12 bunyi tadi Ada link Zuri tak boleh klik. Nak tengok semula hari ni nak belajar huruf. Okey, baik. Siapa yang nak tengok link semua tu, boleh join grup Telegram. Saya dah pinkan dekat situ. Tuan-tuan join, kita akan sharekan semua link tu. Termasuk Ustazah punya. Lepas tu ada yang tanya, Ustazah punya live yang petang tu sama juga pukul 2. Kita akan cuba buat pukul 2 sampai pukul 4. Pukul 4 tu tuan-tuan nak masak ke apa, boleh lah. Tapi Sabah Sarawak mungkin berbuka awal sikit kan. Ikut waktu maghrib. Okey, baik. Okey, baik. 12 bunyi tadi. 12 bunyi saya ulang balik. Senang saya tulis lah. Sebabnya yang sebelum-sebelum ni dia dah ikut dah. Okey, baik. Saya tulis. 12 bunyi itu datang di mana? 28 huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai ya. Okey. 12 bunyi itu dia adalah bunyinya ni. Saya buat. Saya buat. Okey, 12 bunyi itu bunyi baris atas, bawah, depan. Okey. Bacaan mat, atas alif, bawah ya, depan waw, dah 9. Okey, bacaan tanwin, 2 atas, 2 bawah, 2 depan. Dah berapa? Dah 9. Sorry, tadi 6, 9. Okey, lepas tu bacaan tanda mati. Ni. Lepas tu bacaan tanda sabdu. Okey, lepas tu bacaan lin. Dia panggil. Bacaan lin. Ada yang tanya, bunyi kokolah tu tak masuk ke? Bunyi kokolah tu termasuk dalam bunyi tanda mati. Contoh kalau ba tanda mati, ada kolkolahan. Itulah tanda mati. Be tu termasuk dalam bunyi tanda mati. Be. Okey, baik. Bacaan lin ni apa dia? Bacaan lin adalah bunyi au, waw tanda mati. Lepas tu pula. Baris atas dengan ya. AI. Ini bacaan lin. Jadi ada 12. Okey, boleh. 12 ni kita darabkan dengan 28. Jadi dapat 336. Mana datang 90 ni, kita dah belajar dah sebelum ni, minggu lepas. Ini untuk yang kelas terbuka Siapa yang nak kelas yang berfokus, tak adalah saya ulang banyak kali kan. Nanti kesian pula kat sahabat-sahabat lain kan. Yang tu kita berfokus, itu kelas yang tertutup. Yang kelas tertutup tu kita akan jalan terus. Kita akan bunyikan semua ni daripada muka surat 1 sampai habis ke ya. Siapa nak join pun boleh, tak join pun tak apa. Tak ada masalah. Siapa nak join yang tengok live saya yang malam ni setiap hari Rabu pun boleh, beli buku saja. Ataupun siapa yang nak join kelas yang tertutup, yang ada komitmen bayaran, komitmen guru dan komitmen pelajar. Masa kita terikat dengan yuran tu lah. Okey, baik. Kita sambung huruf ba ni. Huruf ba. Tadi kena tulis Tulis ulang, sebut ulang. Seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Okey. Kalau tak nak tulis Jawi, jangan tulis tapi lukis Jawi. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok huruf ba bersamaan sama dengan B. Baris depan, kita letak U dekat sebelah dia. Bu. Tip dia bila baris depan muncung je. Bu. Sebab dia huruf U. Okey, kita masukkan dalam kotak bingo kita ni. Bu. Okey. Siapa yang rajin tulis 20 kali. Mohon siapa yang baru first time tengok, share banyak-banyak. Share banyak-banyak dekat sahabat-sahabat. Mungkin kita rasa kita tahu, mungkin sahabat-sahabat kita memerlukan. Okey. Sama juga. Siapa yang ada buku tulis. Bu. Bu. Tulis. Bu. Bu. Macam tu. Bu. Seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Ya, betul. Maksudnya saya nak suruh tuan-tuan tulis. Bila tulis tu ada pergerakan, kita tengok, kita gerakkan jari, lepas tu kita ingat. Kita nak register bunyi tu. Kita nak simpan. Kita nak simpan bunyi tu. Okey, baik. Kita dah dapat 3 bunyi. Ni bunyi basic tu lah. Ba, bi, bu. Okey, kita ngunduh. Bu, bi, ba. Okey, tadi ada siapa yang nak tengok buku tu kan? Ni bukunya. Pelajaran yang keempat, huruf
Ba kita belajar. Pelajaran yang keempat, huruf ba. Okey, baik. Dan buku ni, dia specialnya ada alat ketuk ni. Kayu ni. Okey. Kayu ni, kita akan ketuk setiap satu bunyi. Jadi, kita akan ketuk sekali. Tujuan dia untuk apa? Kita nak melatih bacaan kita dengan ketukan. Okey, macam ni. Ba, bi, bu. Okey, boleh? Kita patah balik. Bu, bi, ba. Okey, baik. Kita dapat tu. Okey, siapa yang tak ada kayu alat ketuk ni, boleh guna pensel. Ketuk je kat atas meja. Ba, bi, bu. Okey, baik. Okey, siapa yang nak beli buku, boleh beli. Siapa yang tak nak beli pun, tak apa, tak ada masalah. Okey, baik. Okey, seterusnya, kita masuk ke dalam bunyi yang seterusnya. Bunyi bacaan mat. Bunyi bacaan mat. Bunyi bacaan pendek, bunyi dia ba. Bila bunyi bacaan panjang, dia akan bersama dengan huruf alif. Alif. Sebut betul-betul. Alif. Bukan alif ataupun alif. Bukan alif. Dia alif. Macam tu. Ba, alif, baris atas. Okey. Ba, alif, baris atas. Kalau bacaan pendek, kita akan baca ba. Bila ada alif, kita akan tambah lagi satu A. Jadi, ba. Okey, boleh? Ba. Okey, boleh? Tulis ulang, sebut ulang. Tulis saja. Tulis ulang, sebut ulang. Macam ni. Ba. 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 Jangan tulis dah betul lah. Tapi bila baca, ba. Ba. Tu bacaan pendek. Kena sempurnakan bunyi tu. Bunyi dan tulis tu kita sebut seiring, sejalan. Maksudnya kena sama-sama cukupkan bacaan mat panjang tu. Ba. Buka mulut. Ba. 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 Okey, baik. Boleh? Ba, bi, bu. Bu, bi, ba, bi, bu. Okey, boleh? Okey, betul. Okey, bacaan panjang. Ba. Okey, baik. Boleh bacaan panjang? Okey, boleh. Okey, bacaan panjang. Bunyi huruf ba. Bacaan panjang. Bunyi huruf ba. Baris depan. Baris depan. Baris bawah. Okey, baris bawah. Okey, baris bawah. Bi, kena senyum. Ba dengan ya. Macam ni. Baris bawah. Senyum. Bi. Okey. Kita masukkan dekat sini. Baris bawah. Tambah lagi satu ya. Jadi, senyum. Bi. Bi, ada buku daripada sekali pindah hilang. Siap dapat alat ketuk. Ya, betul. Ada alat ketuk tu. Alat ketuk ni memang kalau anak-anak memang sangat suka. Dia suka main. Suka main. Jadi, kalau bagi kat anak-anak, tulis nama. Tulis nama dia ataupun nama kita ke kan. Tulis supaya tak hilang. Okey. Bi. Okey. Sambil tulis, sambil sebut. Bi. Ba sambung dengan ya. Bi. Ba sambung dengan ya. Baris bawah. Bi. Bi. Senyum. Bi. Bi. Sebatang bersama Ustaz. Kalau tak pandai tulis, sila lukis. Ya, betul. Kalau tak nak tulis jawi, lukis jawi. Sebabnya, sebab orang dia takut nak tulis. Tapi jangan tulis, tapi lukis. Okey. Bi. Senyum. Bi. Bi. Okey, senyum. Okey, seterusnya, baris depan. Baris depan. Baris depan, huruf ba, baris depan. Okey. Baris depan, kita muncungkan. Lepas tu kita panjangkan. Ba, waw, baris depan, letak u. Jadi, bu, muncung. Bu, muncung. Bu. Apa nama tajuk buku tu, Ustaz? Boleh post ke? Ya, boleh. Nama buku ni, buku Tamhid. Tamhid ni adalah pengenalan ataupun asas mengenal bunyi-bunyi huruf. Kita akan bagi buku ni dan alat ketuk ni. Lepas tu dia ada free gift. Free gift tu siapa yang dah dapat tu, Alhamdulillah. Siapa yang dah order belum sampai lagi, saya mohon ampun dan maaf. Ada tuan-tuan, kita akan bagi kesalahan rukun kauli.
Rukun kauli ni apa? Rukun bacaan dalam solat. Lepas tu kita akan bagi kad ni. Kesalahan dalam surah Al-Fatihah. Tuan-tuan boleh tengok. Kita dah tulis dalam bahasa Melayu. Dia punya kesalahan tu apa. Lepas tu kita akan bagi poster ni. Lepas tu kita akan bagi apa lagi? Pen. Pen. Tu give lah. Give tu selagi stok masih ada. Free tu selagi stok masih ada. Siapa nak beli boleh. Tak beli pun tak apa. Tak ada masalah. Boleh insyaAllah. Okey. Boleh je ikut kelas. Boleh je ikut kelas. Tak ada masalah. Setiap hari Rabu. Okey. Bu Muncung. Aku mau Ustaz. Boleh. Sabah Sarawak, dia punya post pun kita orang pukul rata sama je. Cuma Singapura boleh hantar. Tapi Singapura kena timbang. Sebab dia kira timbang. Dia lambat sikit. Mungkin dalam 5 ke 10 hari. Ada sahabat-sahabat kita daripada Singapura. Tapi daripada Indonesia dan juga Brunei dan juga tempat-tempat lain, saya mampu maaf sebab sempena PKP ni, jadi kita tak boleh nak hantar lah. Tapi kalau kata tuan-tuan perempuan betul-betul berhajat, nak juga lepas habis PKP nanti, semua dalam keadaan aman insyaAllah. Macam mana nak ketuk semua? Nak ketuk tu macam nak order buku Ustaz. Apa ketuk? Nak rukun kauli. Banyaknya gift Ustaz. Alhamdulillah. Boleh insyaAllah. Ada orang nak beli gift aja. Nak beli gift je kena beli buku sekali. Okey, baik. Okey, kenapa kena ketuk? Kita nak melatih bacaan kita, nak disiplinkan bacaan. Contoh macam bacaan pendek ni. Kita tak nak baca ba, bi, bu. Tu bacaan panjang. Kalau dekat sini baru boleh. Tapi kat sini pula, ada pula orang baca pendek. Ba, bi, bu. Dengan ketukan ni, okey, yang ketukan ni 2 huruf, 2 bunyi, 2 hak ketukan. Ni 2 huruf, 2 bunyi, 2 hak ketukan. 2 huruf, 2 bunyi, 2 hak ketukan. Okey, jadi saya akan buat contoh, saya buat demo. Siapa yang kat rumah ada pensel ni, boleh ketuk. Nak mula pukul 9. Pukul 9.30 nanti minggu depan. Nak dekat Ramadan. Pukul 9.30 nanti minggu depan. Okey, saya buat demo macam ni. Ba, bi, bu. Okey, boleh? Dia melatih kita untuk supaya kita menyebut setiap satu huruf tu dengan sempurna lah orang kata. Kalau bacaan pendek kita akan ketuk sekali. Ba, bi, bu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, melatih kita untuk mengurangkan kita baca tersangkut-sangkut. Sebab kalau kita bawa kereta kan. Contoh kalau kita bawa kereta kita tu semput-sempuan. Jangan. Bawa kereta tu pun tak best. Biar kita bawa kereta perlahan tapi lancar. Biar kita bawa kereta laju sikit tapi lancar. Biar kita bawa kereta lebih laju lagi tapi lancar. Maksud dia melatih kita. Baca Al-Quran pun sama juga. Lebih baik kita baca pelan-pelan, slow-slow, sebiji-sebiji, sebutir-sebutir tapi dalam keadaan lancar. Contoh dia saya buat macam ni daripada atas. Kita sebut satu-satu macam Ustazah buat tu. Kita baca pelan-pelan, slow-slow. Siapa yang baru masuk, siapa tak join yang kelas Ustazah pelan-pelan, slow-slow yang petang pukul 2 tu, boleh ikut. Husband kata, free gift pen biru boleh, pensel biru jangan. Free gift tu kita ada bagi pen juga. Pen eksklusif. Pusat pengajian kami. Kami ada pusat pengajian sebenarnya tuan-tuan dan perempuan. Tapi sempena PKP ni, semua pelajar-pelajar kami dia belajar dalam online macam tuan-tuan ni juga. Okey, baik. Okey, saya buat contoh. Saya buat contoh kenapa ketuk tadi kan. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Okey, bila kita dah sentiasa baca dan ketuk, dilatih dengan rentak macam tu. Lepas tu kita tolak tepi kayu ni. Rentak tu yang kita nak. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Okey, boleh? Macam tu. Okey, baik. Kita masuk bunyi bacaan tanwin. Ada soalan ke? Soalan ni laju sangat. Saya tak sempat nak tengok. Dari buku macam mana Ustaz. Boleh? Dekat Singapura. Ustazah nanti komen. Ustazah nanti tolong komen. Ustazah pensel biru akan tolong komen. Okey, baik. Okey, Singapura pun boleh. Singapura boleh. Setakat ni kita dah hantar dekat Singapura kan? Tapi minta maaf banyak. Singapura dia lambat sikit. Mungkin ambil masa yang 10 hari kot baru sampai. Ataupun tak tahulah sebab kami baru hantar. Dan juga siapa yang dah beli tu, siapa yang belum sampai, kami minta maaf banyak. Kalau ada kesilapan daripada kami, kami minta maaf banyak. Minta maaf banyak. Kami cuba sampaikan juga insyaAllah. Kalau tak sampai juga kita pulangkan balik duit
tuan-tuan dan perempuan ni. Okey, bacaan tanwin. Bacaan tanwin. Pen biru ke Ustaz? Pen biru. Ya, Ustazah pensel biru. Okey, bacaan tanwin. Bacaan tanwin 2 di atas. Bacaan tanwin 2 di atas. Huruf ba bersama dengan alif. Kita dah bincangkan juga. Bila bacaan tanwin, dia akan bersama dengan alif selama-lamanya, takkan terpisah. Macam tajuk lagu pula. Okey, macam ni. Ban. Okey. Bila huruf ba sama dengan bi. Bila baris atas, ba. Bila baris tanwin 2 di atas, tambah n lagi satu. Jadi bunyi dia ban. Bukan mulut. Ban. Jangan bon. Bukan bon. Atau bon. Bukan bon. Dia ban. 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 Cara nak beli. Nanti Ustaz gurau okey tak? Ustazah pen biru. Ustaz gurau okey tak? Tu masa tanya pula. Bertanya. Tanya dekat Ustazah pensel biru ke? Okey, cara nak beli boleh masuk grup tu. Kalau dah ada buku nak beli free gift tu boleh tak Ustazah? Okey, kalau siapa yang nak beli buku, siapa nak beli free gift, saya cadangkan beli yang Al-Quran juzuk 30, juzuk 10 pula. Modul 10. Apa istimewanya? Yang ni RM20. RM20 kami akan bagi gift-gift ni lah. Gift ni. Nak jual gift pula. Saya bukan nak jual gift ni tuan-tuan. Saya nak bagi percuma sebenarnya. Kalau tuan-tuan dekat dengan center saya, sebab kat sini kami dah tulis percuma kat sini. Tuan-tuan boleh datang ambil. Saya nak tuan-tuan boleh beli buku ni RM25 je. Buku ni dia macam buku Muqaddam. Muqaddam ada surah An-Nas, surah Al-Azim, surah pendek. Yang menariknya dekat dalam ni ada nadi surah, ada tentang apa nama ni? Tentang ringkasan-ringkasan tentang surah tu. Turun dekat mana. Memang menarik. Kalau anak-anak suka, kita pun suka sebab manusia suka pada warna-warni. Kalau nak beli satu buku ni RM25. Tapi kalau nak beli 30 juzuk, maksudnya 25 darab 30. Okey, baik. Kita terus. Ban tadi kita nak register dengan cara kita tulis ulang, sebut ulang, sebaik-baik ingatan, seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Saya pun dah tukar-tukar dah. Ban, macam tu. Ban, tulis ulang, sebut ulang. Okey, seterusnya kita masuk tanwin 2 di bawah. Tanwin 2 di bawah. Okey, tanwin 2 di bawah, huruf ba juga, dia tak ada huruf alif tu. Huruf ba tadi macam mana? Dia punya mangkuk dia tu kecil je, berbeza dengan huruf nun. Huruf nun dia ke bawah. Okey. Tanwin 2 di bawah. Macam ni. Tadi huruf ba sama dengan B. Bila baris bawah, B. Okey. Letak huruf I. Bila tambah lagi satu baris, jadi tambah lagi satu huruf I. Bunyi dia bin. Kena senyum. Bin. Lepas PKP insyaAllah kelas ni pun juga kita akan cuba buat seminggu sekali. Kalau yang siapa yang join yang kelas tertutup tu, dia ada yuran sedikit dengan beli buku. Yang itu insyaAllah kita akan cuba habiskan satu modul ni. Habis satu modul, habis pengenalan asas ni dan kita masuk ke modul yang kedua iaitu belajar tajwid. Siapa yang belajar dalam kelas yang tertutup tu, dia specialnya dalam live macam ni juga, FB tertutup, tapi kita akan semak dia punya bacaan tu dalam grup Telegram. Dia lebih fokus sikit lah. Berbandingan ni kan saya tengah ngajar-ngajar, ada yang bertanya, ada bertanya, tak ada masalah, boleh tanya. Sebab ni kita open sikit. Mungkin ada pelajar-pelajar saya pun ada juga yang malam ni, dia join sekali, boleh tak ada masalah. Okey, baik. Kena senyum. Bin, jangan ben, bukan benten, bukan benten. Dia bin. Kalau kita sebut nama orang kan, binti, bin Abdul Samad bin Ismail. Kalau kita sebut apa? Abdul Samad bin Ismail. Sebab dah terbiasa kan. Jadi lepas itu tukar. Bin, silap pula. Okey, I dengan N. Patut nampak macam lain tadi. Okey, bin bin. Okey, tulis ulang, sebut ulang. Tanwin 2 di bawah. Bin. Tulis ulang, sebut ulang. Bin. Tulis ulang, sebut ulang. Bin. Bin. Senyum. Jangan ben. Bukan ben. Bukan benti. Kan bin. Dia bin. Bin. Senyum.
Bin, saya nak beli yang 30 juzuk, macam mana cara bayaran? Boleh, 30 juzuk tu pun boleh. Nanti WhatsApp dengan apa Ustazah? Nanti Ustazah bagi. Ustazah Pasir Biru. Nak beli 30 juzuk tu pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, baik. Kalau nak beli yang 30 juzuk tu, kita akan bagi 40% diskaun. Okey. Tak silapnya lah. Ustaz pakai cakap. Alamak, boleh cut ni kan? Okey, tak apa, gurau je. Bin, bin, jangan senyum. Bin, bin, okey, macam mana tertinggal N? Tertinggal N, betul. Saya tertinggal tadi, saya dah tulis. Bin, tadi saya buat I. Bin, okey baik. Kalau bands, oh itu mesu. Okey, bukan band, bukan band. Okey. Okey, baik. Tanwin 2 di depan. Tanwin 2 di depan. Huruf ba. Huruf ba. Kita ada kena huruf ba. Tanwin 2 di depan. Bunyi dia. Tanwin di depan. Baris depan. Bentuk waw kecil. Huruf U. Kita tambah lagi satu ke atas dia. Letak N. Jadi, bun. Muncung. Bun. Bun. Bun, jangan bon, bukan bon bukan bon. Bun, letak tanwin 2 di depan, bun, muncung mulut. Tanwin di depan, bun, muncung mulut. Tanwin di depan, bun. Okey, baik. Tuan-tuan boleh tulis 20 kali untuk kita nak register. Okey, ban, bin, bun. Ya, betul. Okey, baik. Sekarang ni kita nak masuk ketukan. Baris 2 di atas, 2 kali ketuk. Baris 2 di bawah, 2 kali ketuk. Baris 2 di depan, 2 kali ketuk. Sebab apa 2 kali ketuk? Yang pertama, dalam bunyi tanwin ni, dia ada bunyi nun mati. Ataupun ada bunyi N lah, kalau senang nak faham. Sebab tu kita ketuk 2 kali. Okey. Ataupun kalau senang nak faham, cakap baris 2 je. Sebab 2 baris. Kena ketuk 2 kali lah. Macam tu. Ban, bin, bun. Minta tolong share. Pada sahabat-sahabat, share pada kawan-kawan, grup sebelah, grup Telegram, grup WhatsApp, grup Facebook. Minta share pada sahabat-sahabat lain. Okey, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ni kita belajar ni, tuan-tuan dan puan-puan yang share tu dapat saham pahala. Pahala yang kita tak nampak. Okey, baik. Saya ketukkan macam ni. Ban, bin, bun. Okey, boleh dapat? Okey, itu tujuan dia kita ketuk. Okey, sekarang ni kita baca daripada awal. Bunyi bacaan pendek, bunyi bacaan panjang dan bunyi bacaan tanwin. Jadi ada 9 bunyi. Okey, kita dah belajar yang lepas ni 10 huruf ni dengan 9 bunyi. Ada lagi 3 huruf yang kita tak belajar, kita tak masukkan sekali dekat sini. Nanti kita akan belajar muka surat seterusnya. Okey, baik. Daripada awal saya bacakan dulu. Saya bacakan. Tuan-tuan ikut. Ba, buka mulut. Ba, bi, bu. Okey, baik. Bacaan mat. Ba, bi, bu. Okey, bacaan tanwin. Ban, bin, bun. Okey, baik. Muncung Ni buka mulut. Senyum. Muncung. Maksudnya buka mulut tu bukan buka mulut ban. Macam tu kan. Dia ban. Dia macam lembut dia buka mulut tu. Ban. Okey, boleh. Maksudnya rahang bawah tu kita jatuhkan. Bukan semua mulut tu kita buka. Okey, baik. Ini sekarang ni kita baca ke bawah. Oh, sorry. Sebelum tu kita baca dan ketuk. Tuan-tuan yang ada pen atau pensel, ketuk dekat rumah tu guna pensel. Jangan ambil batu lesung kat dapur pula. Okey, baik. Gurau je, gurau. Okey, baik. Kita baik dari sini. Okey. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ban, bin, bun. Okey, boleh dapat? Dengan ketukan tu, kita nak melatih supaya baca dengan disiplin. Okey, sekarang ni kita tolak tepi. Kayu ni kita dah baca dan ketuk, tulis, ulang apa semua. Sekarang ni kita baca tanpa ketuk. Disiplin bacaan tu kita nak bawa. Okey, dengar. Ba, bi, bu.
Babi, bu, ban, bin, bun. Okey, boleh dapat? Okey, baik, boleh. Kenapa ban tu ada alif, bin tak ada ya, bun tak ada waw? Okey. Terus ke soalan dia. Apa tadi? Ban ada. Okey. Okey, untuk huruf mat, alif, waw, ya. Ataupun ada setengah orang dia kata nak senang faham pula. Senang faham, alif, waw, ya, awi. Tapi ada setengah orang dia ingat awi tu aja. Kita nak lebih pada tu. Kita tahu awi tu, alif tu kena baca panjang. Okey, itu untuk khas untuk bacaan mat. Okey, untuk bacaan tanwin ada alif tanwin 2 di atas akan bersama dengan alif selama-lamanya takkan terpisah. Ingat ayat saya ni. Tanwin 2 di atas akan bersama dengan alif selama-lamanya takkan terpisah. Sebab apa? Penulisan asalnya dekat dalam Al-Quran, bila tanwin ni sebenarnya duduk dekat hujung perkataan. Bila hujung perkataan, bila kita nak wakaf ataupun berhenti, dia akan jadi bunyi bacaan mat. Tu saya padam. Sama tak dengan atas? Ba. Kita wakafkan, kita akan baca panjang. Okey. Yang tanwin 2 di bawah, dia tak ada bersama dengan ya sebab dia bukan huruf mat. Tanwin 2 di depan tak ada bersama dengan waw sebab dia bukan bunyi bacaan mat. Okey. Boleh dapat? InsyaAllah, mudah-mudahan. Dapat, cuma yang lain tak berapa bagus. Malam ni sekat-sekat. Allahu Akbar. Okey, tu di luar kita punya bidang kuasa dan jagaan. Cuma boleh berdoa je. Berharap pada Allah SWT. Kita nak menuntut ilmu ni sangat. Supaya Allah Ta'ala permudahkan. Dan juga dengan bacaan disiplin. Betul. Nak disiplinkan bacaan. Siapa ni? Muhammad Mujri. Okey, baik. Sekarang ni kita baca ke bawah. Kita nak membina ataupun nak membina bacaan tu, kita nak disiplinkan bacaan ataupun kita nak tartilkan bacaan Al-Quran kita tu. Kita sebut satu-satu dengan sempurna, baru kita akan bergerak ke depan. Ustazah selalu pesan dekat sesi live Ustazah setiap petang pukul 2 tu, dia kata apa? Mata tengok pergerakan ke depan. Jangan duduk statik dekat situ je. Pergerakan mata ke depan. Maksudnya tengok ke depan. Okey, baik. Maksudnya sempurnakan bunyi satu bunyi tu baru gerak ke depan. Sempurnakan satu bunyi baru gerak ke depan. Jaga huruf, jaga baris. Kalau satu muka tu, tuan-tuan saya bagi tip. Satu muka tu tuan-tuan jaga dua benda ni aja. Jaga huruf, jaga baris. Jaga huruf, jaga baris. Rasa macam dah confident, masuk muka surat yang kedua, cuba jaga dengung pula. Dengung yang mana? Dengung nun sabdu, mim sabdu. Dengung sabdu. Yang tadi jaga huruf, jaga baris tu dah jaga. Jangan pula masuk nun sabdu, mim sabdu. Jaga huruf, jaga baris, jadi berterabur pula. Jangan macam tu. Sebab tu kena baca pelan-pelan. Slow. Sebiji-sebiji. Seketul-seketul. Sebutir-sebutir. Sebab kata orang Kelantan dah. Okey. Kita baca ke bawah. Ke bawah. Ini kita nak baca ke bawah. Sorry. Yang ni tadi saya dah buang tanwin dia. Okey, kita letakkan balik. Okey. Tanwin dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok ada yang sengit, ada yang elok, ada yang 69, ada yang 99. Itu tujuannya untuk nak berubah bunyi dengung. Kalau siapa yang faham belajar tajwid, dia tahu cara nak mendengungkan dia tu. Okey, tak apa. Tapi asal bunyi tanwin, dia ada bunyi nun mati ataupun ada bunyi n. Ataupun asal bentuk tanwin, dua atas, dua bawah, dua depan. Itu saja. Okey, sekarang ni kita baca ke bawah. Ban, bin, bun. Okey, boleh dapat? Sekarang ni kita masukkan ketukan. Okey, untuk permulaan mungkin kita baca akan terputus. Maksudnya macam ni. Kalau kita orang yang tak kenal huruf, tak kenal bunyi, dia akan baca ban. Tak apa. Untuk permulaan. Bin. Maksudnya kita tengok dulu huruf tu, baru kita keluarkan sebutan. Bun. Okey, baik, boleh? Okey, tak apa. Latih macam tu pun tak apa. Tapi bila kita dah latih macam tu, nak tingkatkan sikit kemahiran, kita baca satu-satu tu tanpa putus pula. Macam ni. Macam seolah-olah satu ayat. Tapi yang ni kita buat satu ayat huruf ba dipanggil. Okey. Ban, bin,
bun. Okey, boleh? Okey, sekarang ni kita masukkan ketukan. Ustaz ada tak link belajar tajwid dari mula? Belajar tajwid. Belajar tajwid buat masa ni kita Ustazah tu. Ustazah buat dalam tertutup. Tapi ada pengenalan tajwid. Tapi ada pengenalan tajwid dekat dalam grup Telegram tu. Sebab tajwid tu banyak ustazah cover pukul 2 petang. Sebabnya siapa tengok yang ustazah punya live pukul 2 petang tu, dekat dalam tu ustazah ulang banyak kali tajwid. Bila kita banyak kali ulang, itu akan menjadi memori kita untuk kita ingat. Contoh saya bagi satu contoh, kalau kita tengok satu keluaran kereta baru. Contoh kereta kancil. Macam mana kita nak kenal kereta kancil dengan Viva? Sebab apa kita kenal kereta kancil dengan Viva? Sebab kita sentiasa tengok iklan kancil. Atas jalan kita nampak kereta kancil, dekat TV kita nampak kereta kancil, dekat flyers kita nampak kereta kancil, kadang kita pun beli kereta kancil. Kan? Jalan pula Viva, keluar model baru, ada Viva. Keluar pula Myvi. Okey. Yang pertama kereta kancil, yang kedua kereta Viva, yang ketiga kereta Myvi. Minta maaf Azia tak sebut Okey, 3 kereta ni. Okey, bila kereta pertama lalu, tahu itu kereta kancil. Kereta kedua lalu, itu kereta Viva. Kereta ketiga lalu, itu kereta Myvi. Kan? Kadang kita tengok tepi, dah tahu ni kancil. Maksudnya sebab apa berlaku macam tu kita kenal? Sebab kita proses banyak kali tengok ulang, banyak kali kita lihat benda tu kan. Tapi, kita tahu tak model kereta Ferrari? Saya pun tak tahu sangat. Sebab apa? Sebab jarang tengok. Jadi baca Al-Quran kena selalu tengok. Kalau tak ingat, ikut je ustazah setiap petang tu, selalu tengok dan dengar live ustazah tu, ustazah akan sentiasa ulang. Ulang banyak kali itulah memberi kesan pada kita untuk kita ingat. Dekat sini ikhfa, kena dengung. Kat sini huruf tebal. Dekat sini kena bacaan panjang. Dekat sini gini-gini. Dekat sini kesana kesini, kesana kesini. Gurau-gurau je. Okey, baik. Ada pula ustaz masuk. Okey, minta maaf Yan. Okey, baik. Kita jaga kita. Okey, baik. Okey, seterusnya. Apa tadi? Kat mana? Okey, kita baca dan ketuk kat sini. Ban. Bin. Bun. Okey, boleh dapat? Okey, sekarang ni kita daripada bawah naik ke atas. Kita baca namanya huruf ba sahaja. Yang 9 bunyi, kita buat rencaman. Kita rawak-rawakkan dia. Muhammad Izzuan gelak. Allahu Akbar. Okey, Muhammad Izzuan. Muhammad Izzuan. Terima kasih Syekh. Top fan. Aidawati Muhammad Izzuan. Betul. Terima kasih top fan saya. Top fan ustazah punya. Saya tumpang glamour ustazah ni. Okey, daripada bawah ni atas. Bawah ni atas. Ramai cakap lawak juga ustaz ni. Okey, bukan lawak tuan-tuan. Gurau je. Gurau-gurau je. Gurau-gurau, jangan duduk surau, duduk rumah. Okey, baik. Seterusnya kita baca. Okey, dari bawah ni atas Ban, ba, bin, bi, bun, bu. Okey, boleh dapat? Sekarang ni kita masukkan baca dan ketuk. Baca dan ketuk. Okey, siapa ada kayu dekat rumah, insya-Allah kayu pula. Kalau ada kayu boleh baca dan ketuk. Kalau ada pensel, pegang pensel. Ustaz dengan ustazah kelakar. Alhamdulillah. Okey, tak apa, menghiburkan untuk semua murid-murid kami, insya-Allah. Tak adalah kita straight dia baca kan. Okey, tuan-tuan. Dengan ini saya gurau-gurau. Okey. Okey, kita baca dan ketuk. Ban, ba, bin, bi, bun, bu. Okey, itu saya baca putus-putus. Sekarang ni kita baca dan ketuk. Baca dan ketuk tanpa putus. Kita nak disiplinkan bacaan. Ban, ba, bin, bi, bun, walaupun dekat situ ada dengung kan, dan dengung tanwin 2 di bawah bertemu dengan huruf ba, dia akan berubah bunyi dengung. Bunyi dengung tuan-tuan, tapi kita ambil yang standard je, bunyi n. Tanya, tanwin tu 2 baris tu memang ketuk 2 ustaz? Ya, tanwin 2 baris kita akan ketuk 2 kali. Sebab apa? 2 baris. Kalau 1 baris kita ketuk 1 kali.
Ya. Okey, boleh. Ataupun senang nak faham, ada sebenarnya tanwin ni dia ada bunyi nun mati dekat dalam dia. Sebab banyak kali tanya kan. Ni bunyi nun mati. Sebab apa? Contoh ba. Ba mati dengan nun. Saya buat ban lah. Senang faham. Dia bukan dua harokat kan, tapi dia sebab dua huruf. Sebab dia dua huruf. Ban, dia bukan dua harakat. Dua harakat yang atas ni. Bacaan mat. Ban, yang ni. Ketuk sebab dua huruf. Dua huruf ataupun dua baris lah. Senang. Dua baris. Bin. Dia tanya ketuk. Nanti boleh kan? Ketuk dengan jari. Ketuk dengan jari macam mana tu? Boleh, tak ada masalah. Macam tu kan? Boleh, tak masalah. Ataupun macam ni ya. Janji ada rentak. Ataupun ada tepuk pun boleh. Sebenarnya dia ada bunyi. Setiap bunyi tu. Macam kalau tarikat Al-Baghdadi, dia tepuk. Macam ba, bi, bu. Ngajar tarikat pula dah. Ada satu bunyi, satu ketukan. Satu bunyi, satu ketukan. Satu bunyi, satu huruf. Okey? Boleh? Ustaz lawak. Okey, baik. Ambil batu lesung pun boleh, insyaAllah. Okey, cuma Sama belacan. cuma batu lesung tuan-tuan ketuk setempat. Macam ni kan? Macam tu je. Dia tak boleh ketuk ke sini kan? Okey, dia kena ketuk. Kenapa kena ketuk kanan kiri? Sebab dia ada pergerakan. Pergerakan kita baca Al-Quran ni ada pergerakan ke depan, ada tempo. Ada tempo ke depan, ke depan. Okey, baik. Macam ni. Macam tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Yang hadir. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kita selesai untuk bunyi huruf ba. Huruf ba. Iaitu baris atas, bawah depan. Bacaan mat. Ba, bi, bu. Bacaan tanwin. Ban, bin, bun. Okey, baik. Habis. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapat ni dengan huruf ba saja, kita sebut dengan betul dan tepat. Kita sebut dengan betul dan tepat huruf ba saja. Okey. Kita praktis dekat dalam surah apa Al-Bayyinah banyak apa? Saya jangan grup Telegram mencuba untuk belajar mengaji semula dulu habis mengaji jarang praktis jadi lupa. InsyaAllah boleh, tak apa. Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bersama dengan dia. Sebab Al-Quran ni sifat dia macam manusia juga. Dia kawan. Kalau macam kita ada best friend daripada kecil sampai ke besar, kita rapat dengan dia. InsyaAllah dia akan rapat dengan kita. Segala apa masalah, menangis, gelak, ketawa, dia akan bersama dengan kita. Tapi kalau ada kawan, kita jarang-jarang berjumpa dengan dia. Dia pun tak ingat kita. Jadi Al-Quran pun berbentuk macam tu. Kalau kita sentiasa baca dengan dia, dia akan ingat kita. Tapi kalau kita dah lupa dengan dia, jauh dengan dia, lama-lama kita nak buka baca Al-Quran, kita jadi tak boleh baca Al-Quran. Sebab ni real punya cerita, yang mana pelajar kami, dia masa kecil dah pernah khatam. Dia pergi Mekah depan Kaabah, dah besar, dah umur 30-an. Masa 30-an tak jauh sangat. Masa daripada dalam 30-an, dia buka, dia kata, Ustaz, saya menangis, tak boleh baca Al-Quran. Padahal masa kecil saya boleh baca Al-Quran. Dia kata sebab daripada kecil sampai dah khatam sekali tu, dia tutup aja sekali. Mungkin semua hidup tu sekali khatam dalam hidup cukup dah. Lepas tu sampai besar, bekerja, lepas tu baru nak baca Al-Quran, tak boleh. Jadi sempena kita nak Ramadan ni, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Amalan yang perlu kita tingkatkan adalah kita cuba hampir dengan Al-Quran. Walaupun kita tak boleh membaca Al-Quran lagi, walaupun dah pernah baca Al-Quran, cuba ikut pelan-pelan, slow-slow ustazah baca Al-Quran tu pukul 2 tu. InsyaAllah. Dia akan, pintu rahmat akan sentiasa terbuka untuk tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Okey, baik. Kita Surah Al-Masad. Banyak. Al-Masad. Huruf ba. Al-Masad. Al-Masad. Ada? Ada. Okey, huruf ba. Kita praktiskan suratul Masad dekat huruf ba ni. Huruf ba ni kita praktiskan dekat dalam Al-Quran. Siapa ada Al-Quran boleh tengok. Okey. Mula-mula dah jumpa huruf ba. Ba baris bawah tadi bunyi dia B. Jangan kita baca
B. Bukan Bismillah. Bukan Bismillah. Dia bis. Jadi kena senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Pensel Biru datang. Tolong tunjukkan. Okey. Buka Al-Quran Suratul Masad. Okey. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, dekat situ ada huruf ba, kan? Bat, jangan bot, bukan bot. Dia ba, bat. Okey, sebelah tu ta. Kita nak fokuskan pada huruf yang kita belajar, huruf ba saja. Abi. Kena senyum. Abi, jangan abe. Abe, orang Kelantan pula. Jangan abe. Buat apa dia abe tu? Bukan abe. Dia abi. Minta maaf Kelantan, gurau je. Okey. Abi. Jangan baca abe. Ba baris bawah, ingat bunyi ai. Panjangkan. Tu kita dah bertemu dengan dia. Ba baris bawah bertemu dengan ya, baca panjang 2 harakat. Lahabin. Itu bacaan idgham. Dia masuk terus ke waw. Lahabin wa tab. Okey. Bacaan tanwin pun boleh juga mula-mula. Lahabin dulu kalau kita tak tahu bunyi dia kan. Lahabin. Tapi nanti kena belajar bunyikan tanwin bertemu dengan huruf waw, iaitu bacaan idgham. Itu pun ustazah selalu ulang sebut untuk supaya kita kenal perbezaan kereta kancil Viva dengan Myvi. Minta maaf Azia, saya tak sebut. Okey, baik. Tak ada kena-mengena ya. Okey, baik. Okey, ayat yang kedua. Watab. Tadi ada yang tanya kan, qalqalah tu termasuk tak? Qalqalah tu termasuk dalam bunyi tanda sukun. Watab. Itu qalqalah akbar sebab ada sabdu. Watab. Bunyi dia lebih kuat. Pantulan dia lebih kuat lagi. Tahan dulu, baru keluarkan. Tengah makan. Sila. Sila. Tengah makan kan. Tak apa. Ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Kasab. Okey, ba tu ada ba mati sebab kita wakaf ataupun berhenti. Wa ma kasab. Okey, baik. Huruf ba ya. Sayasla naran zata lahab. Okey, boleh? Ada ba juga. Itu ada bunyi qalqalah. Apa dia? Bin lah, dia baris di bawah. Bin. Bin. Itu kalau baris 2 di bawah, bin. Tapi kalau kita wakaf, berhentikan, matikan. Lahab. Okey, baik. Siapa yang baru masuk, share, like page ni ataupun nak join grup Telegram tu, join. Kita akan sharekan semua link yang live yang Ustazah buat. Ustazah buat daripada muka surat 1 sampai muka surat sekarang dan pelajaran yang saya ajar ni. Siapa yang nak beli buku pun boleh, tak beli pun tak ada masalah. Ikut je setiap hari Rabu. Ada pensel, ada buku. InsyaAllah kita cuba habiskan buku asas teknik Al-Baghdadi ni. Okey, seterusnya. Ayat yang keempat. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Ada huruf ba, qalqalah juga. Al-hatab. Qalqalahkan dia. Fi jidha hablum min masad. Okey, baik. Dekat situ ada ba mati. Hablum. Macam tu Ada ba mati kena qalqalahkan. Okey, baik. Dekat sini kita jumpa huruf ba kan. Huruf ba, kita fokuskan huruf ba. Jadi siapa yang dah register 9 bunyi huruf ba, insya-Allah dia boleh baca Al-Quran bila tengok huruf ba. Bila huruf ba tahu bunyi. Oh, ni baris bawah B. Oh, baris depan bu. Bacaan tanwin ban. Tanwin depan
bun. Tu maksudnya kita kena register. Berapa harga buku tu Ustaz? Buku tamhid RM30, buku tajwid RM20, buku hafazan yang buku modul juzuk 30 tu RM25. Nak beli asing-asing pun boleh juga, tak ada masalah. Dia ada maklumat tu. Dekat sebelah tu dia ada maklumat tentang surah ni. tentang surah. Qalqalahkan huruf ba. Betul. Ba kalau tanda mati kena berhentikan. Betul. Kalau dekat hujung ayat, kita kena berhentikan, matikan dia. Lepas tu dia ada bunyi qalqalah. Qalqalah ni apa? Adalah bunyi pantulan suara. Kalau macam kita pantulkan bola, dia ada melantul lah. Tapi kalau kita pantulkan batu, dia tak mantul. Tu maksud tu beza. Dia ada ni macam tu. Dia mantul. Macam mana nak beli? Okey. Boleh tekan. Itu sebut di. D tu sebut D. Betul. Lidah kita tu kena turunkan ke bawah sikit. Dal. Dadu. Duduk diam-diam di dalam rumah. Macam tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Selesai kita punya. Terima kasih Syakin. Alhamdulillah. Sama-sama. Selesai kita punya sesi pengenalan tentang misi 336. Mengenal bunyi asas Al-Quran. Datang daripada mana? 28 huruf hijaiyah. Darab dengan 12 bunyi dapat 336 bunyi asas Al-Quran. Maksudnya, kita dah kenal 90 bunyi. Tambah malam ni 9 bunyi. Jadi 99 bunyi kita dah kuasai. 99 bunyi itu kita kuasai. Kita tengok Al-Quran, kita dah kenal. Contoh macam huruf sin baris atas bunyi sa. Huruf jim baris bawah bunyi dia ji. Tapi kena ikut apa tu baris atas kita buka mulut, baris bawah kita senyum, baris depan kita muncungkan mulut. Maaf nak tanya, huruf ba tu dah baris 12 jenis bunyi ke atau baru 9? Baru 9. Kita terangkan baru 9. Sebab dia ada lagi 3 bunyi. Bunyi bacaan tanda mati, bunyi tanda bacaan sabdu dan bunyi bacaan lin. Lagi 3 bunyi tu. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih Asbin. Patutlah pun tadi dia komen Asbin. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah, kita selesai. InsyaAllah, kita jumpa lagi minggu depan. Sebelum tu, kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Saya nak baca sikit kelebihan tentang bulan Ramadan. Bila datangnya satu bulan, iaitu bulan yang agung ni, yang mana satu bulan ni Allah SWT telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu dan berdiri pada malam hari bertarawih sebagai satu amalan sunat. Jadi walaupun kita tak boleh pergi masjid surau, jadikan amalan kita tu seperti biasa tahun-tahun lepas. Andai kata kita buat amalan tu macam biasa, tahun ni kena cuba upgrade sikit. Cuba upgrade sikit. Contoh macam sebelum tahun-tahun sebelum ni, kita cuma jaga lapar saja. Tahun ni cuba upgrade sikit, bukan sahaja lapar, kita tambah dengan amalan-amalan sunat. Sebab Imam Ghazali kata ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, puasa umum, iaitu dia cuma puasa sekadar mampu, lapar, dahaga, dia menahan diri daripada keinginan bersama dengan suami isteri. Maksud itu je. Kalau kata tahun sebelum ni kita buat yang tu, tahun ni cuba tingkatkan sikit, iaitu dipanggil puasa khusus. Puasa khusus ni kita pelihara semua tu, lapar dan dahaga, dan tambah lagi pula dengan kita pelihara mata, telinga, lidah, kaki, tangan, jarian daripada melakukan dosa. Sebab sekarang ni sangat-sangat mudah kita nak melakukan dosa dengan asbab kita share satu perkara yang tak pasti betul ke tak betul. Takut-takut kita dapat saham yang tak baik. Kita jaga tu. Okey, tu puasa khusus. Okey, puasa khusus al-khusus, iaitu puasa umum dicampur dengan puasa khusus. Lepas tu disempurnakan pula dengan hati daripada semua keinginan lahir dan batin. Inilah puasa yang paling tinggi di sisi Allah dan merupakan amalan puasa para rasul, nabi dan para sahabat, para wali dan golongan ahli ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita dapat puasa yang begini, iaitu puasa khusus al-khusus, termasuk dalam golongan para golongan ahli ibadah. Ahli ibadah dia jaga semua, bukan sekadar dia jaga lapar dan dahaga, bukan sekadar dia jaga daripada mata dan telinga,
kaki, semua tangan, tapi dia jaga juga daripada perasaan-perasaan hati apa semua tu, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Mungkin daripada kelemahan diri saya. Kita jumpa lagi minggu depan di hari yang sama, waktu yang berbeza, waktu pukul 9.30. Selamat berpuasa semuanya. Okey, baik. Ada nak tanya? Ada yang nak tanya ke? Tak ada. Baju bagi masa ada dalam 2-3 minit. Ada seminit dua ke nak tanya pasal huruf ba atau huruf sin jim dal? Tak ada Abang kena tunggu sebab dia lambat. InsyaAllah boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Borak-borak Kita sembang-sembang dulu. Terima kasih. Sama-sama Rahim Sulaiman. Sama-sama insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Selamat berpuasa semuanya. Apa nama ni? Anda atas mengasih ilmu. Terima kasih Ustaz Abdul Samad dan Ustazah Pensil Biru. Ya, Ustaz Abdul Samad bukan dari Indonesia. Kena bagi betul tu. Sebabnya kadang ramai orang cakap, ini Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia ke? Alhamdulillah. Terima kasih. Tengok pencerahan puasa. Alhamdulillah. Ya, selamat berpuasa semuanya. Terima kasih sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Esok jangan lupa pukul 2 petang bersama dengan Ustazah Syikin. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Sesungguhnya kami tidak sempurna. Cuma sampaikan apa yang ada sedikit daripada diri saya. InsyaAllah. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Muhammad ilmunya. Ya, Baharudin Bakran ni selalu ni ada kan? Bagaimana? Pelajar tertutup. Selamat berpuasa. Saya selamat berpuasa. Top fan Yati Ganu. Nur Hayati, terima kasih. Nur Hayati, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa semuanya. Dan tingkatkan amalan puasa kita. Tingkatkan amalan puasa kita. Kalau sebelum-sebelum ni kita baca Al-Quran juga. Tapi tahun ni mungkin ada perubahan. Bacaan Al-Quran kita tu lebih baik daripada sebelum ni. Soalan sebelum nak tutup. Apa dia? Asalnya, terima kasih. Sama-sama. Okey, sama-sama. Selamat berpuasa semuanya. Sebelum keluar tu, mohon share. Share dulu kan. Mana tu ada sahabat-sahabat kita. Sebab saya pun ada yang komentar kata, oh baru saya tahu bunyi baris atas ni macam mana Ustaz. Ada yang beritahu cakap kata dia beritahu dekat anak dia, bila baris bawah senyum. Dia dapat tip. Senyum. Bila baris bawah, si. Bila depan, su, muncung. Muncung kan. InsyaAllah. Sebenarnya baris atas tu kita guna vokal A. Baris bawah kita guna vokal I. Baris depan kita guna vokal U. Itu je tip dia. Puasa ya, jangan puasa. Terima kasih. Kita jumpa esok insya-Allah. Alhamdulillah. Apa nak tanya tadi? Boleh share. Boleh. Silakan share Master Aaron. Belajar dengan Ustaz dengan Alhamdulillah, terima kasih. Kami pun seronok juga. Anda seronok, kami pun seronok juga. Kami seronok untuk nak menyampaikan ilmu yang sedikit ni. InsyaAllah. Ilmu Allah ni luas. Boleh bagi link untuk bacaan sebelum ni, tak Ustaz? Sabarima Yusof. Join grup Telegram kita ni. Kita akan sharekan semua link yang daripada siri 1 tu. Ustazah punya semua siri tu pun kita akan sharekan juga. Okey. Selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa. Alhamdulillah. Okey, baik. Boleh ditutupkan ya? Boleh. Baca doa semua. Okey, kita baca doa tilawah. Siapa yang nak keluar tu dah boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Apa ni? Lagu tak ada. Banyak kami. Lagu
Ustaz, lagu tak ada. Banyak komen pula. Banyak komen. Ada banyak sangat komen. Lagu tak ada. Okey. Lagu satu. Lagu satu. Okey, kenapa Nusina tu dari segi makna? Dari segi makna, sebelum ni kita baca Nasina, apa yang telah kami lupakan. Ni ditukar baris saja. Nusina. Okey, baik. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan masa hari yang sama tapi waktu sahaja berbeza. Okey, baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dengarkan lagu Al-Baghdadi insya-Allah. Sambil-sambil nak tengok baca komen tu. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan.